أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni meminda atau mengubah atau tak beritahu pada orang apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Dan ia tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah. Dan membeli seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sesungguhnya ajaib sungguh mereka menanggung seksa api neraka itu. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah. Ayat ini mendedahkan keburukan dan kejahatan golongan ahli kitab yang disebut dalam Al-Quranul Karim golongan al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka. Mereka ialah ulama-ulama ahli kitab yang membaca kitab Taurah dan Injil dan kitab-kitab Nabi zaman dahulu, khususnya dalam perkara kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berita kedatangan Nabi akhir zaman diberitahu oleh nabi-nabi zaman dahulu kepada pengikut-pengikut mereka. Bahkan nabi-nabi itu membuat bai'ah, membuat janji ikrar daripada pengikut-pengikut mereka. Sekiranya kamu sempat bertemu dengan Nabi akhir zaman itu, kamu mestilah ikut Nabi itu. Kamu menolong Nabi itu. Kamu berjihad dan berjuang bersama dengan Nabi itu. Ini janji Allah dalam dunia ini sebelum berlakunya kiamat. Tetapi sebahagian besar ulama-ulama ahli kitab ini menyembunyikan kebenaran yang disebut oleh kitab mereka, menipu pengikut-pengikut mereka, meminda kitab Allah semata-mata kerana mereka mahu kesenangan dunia, mendapat bayaran daripada orang-orang yang kaya kalangan mereka, orang berharta kalangan mereka. Memang mereka yang kaya, yang ada harta ni, menganggap Islam adalah mengancam kedudukan dan kekayaan mereka. Islam mengharamkan riba. Islam mengharamkan menipu, mengharamkan rasuah, mengharamkan menggunakan harta untuk maksiat. Islam dianggap sebagai penghalang. Maka bertemulah puak-puak yang kaya yang sesat ini dengan al-maghdubi alaihim, ulama-ulama yang sanggup menjual agama dengan harga yang murah. Allah Ta'ala mendedahkan
sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Dan Allah mendedahkan kepada golongan ahli kitab yang berkumpul di Madinah. Mereka berkumpul di Madinah di antara sebabnya kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, yang mereka tahu akan melakukan hijrah. Dan Madinah itu ada tanda tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Apabila mereka tahu Nabi akhir zaman itu dilahirkan daripada keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam, bukan berketurunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, bukan daripada Bani Israel, di mana ta'asuk perkauman yang ada dalam diri mereka menyebabkan mereka tak mau beriman dengan Nabi SAW daripada bangsa Arab. Melantik Rasul bukan urusan manusia. Melantik Rasul adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memilih siapa yang dikehendaki menjadi Rasul. Dipilihnya Nabi akhir zaman itu di bumi Mekah yang terpencil, yang jauh daripada tamadun kebendaan, yang jauh daripada ulama-ulama ahli kitab yang menyeleweng. Diwahyukan kepadanya wahyu yang benar. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, diwahyukan ayat-ayat Madaniyah supaya membaca di hadapan ahli kitab. Ahli kitab ni mendengar apa yang ada dalam Quran, dasarnya sama apa dalam Taurat dan Injil. Beriman pada Allah dan hari akhirat. Di antaranya ada hukum-hukum yang sama, hukum qisas dan hukum hudud dalam perkara jenayah yang disebut dalam kitab Taurat. Masih ada dalam kitab Taurat itu. Dari mana Nabi Muhammad belajar ini semua? Kalau tidak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menceritakan kisah Nabi-Nabi zaman dahulu, termasuk kisah Bani Israel melalui Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi, anak Nabi, cucu Nabi. Daripada Yaqub lahirnya Bani Israel. Dicerita kisah Nabi Yusuf alaihi salam, salah seorang anak Ishaq, anak Yaqub. Israel telah dibuang dalam telaga untuk dibunuh. Allah sebut kisah ni semua. Dan duduk di Mesir, melahirkan zuriat yang ramai, selepas itu dikenali dengan Bani Israel. Dilantik Nabi-Nabi ke kalangan mereka. Di antara Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang membawa kitab Taurat. Disebut dalamnya zahir Nabi akhir zaman. Tanda-tanda ada pada Nabi-Nabi itu. Bahkan di sana ada ulama-ulama Bani Israel sendiri yang bertemu dengan Nabi SAW, menunjukkan keikhlasannya, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ulama Yahudi Abdullah bin Salam masuk Islam, dan Nabi menjanjikan janji Allah padanya masuk syurga. Janji yang benar, bukti Muhammad adalah benar. Ulama mereka yang mereka puja sendiri Abdullah bin Salam masuk Islam. Tetapi mereka yang dimurkai oleh Allah ini tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Di sinilah memerlukan hidayah Allah. Kita disuruh tiap-tiap rakaat semayang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Termasuk Nabi, termasuk orang alim, orang jahil, semua baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Kerana hidayah ini pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayatul din, hidayah pada jalan yang benar, Islam, memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan ilmu saja. Kalau ada ilmu tak dapat hidayah, tak jadi apa. Iblis laknatullah yang boleh bercakap dengan Allah Ta'ala di alam malakut, yang melihat syurga dan neraka
dengan mata dia sendiri. Iblis yang ada sifat sombong dalam dirinya, sifat aba wastakbar, enggan dan sombong. Nabi kata semua orang boleh masuk syurga illa man aba. Malah mereka yang enggan masuk syurga tak boleh masuk syurga. Di antara yang aba enggan itu iblis, kerana sifat sombong yang ada dalam dirinya, merasakan dia cerdik sangat, dia pandai sangat pada orang lain. Sifat sombong, iblis tak layak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah pengikut-pengikut iblis di kalangan ulama-ulama ahli kitab. Bukan ayat ini memberi amaran kepada ulama-ulama Islam, ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan jadi macam ulama ahli kitab yang mengejar dunia, lupakan hari akhirat. Lalu mereka menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa itu yang sebut dalam Quran, disembunyikan juga. Macam ulama-ulama ahli kitab menyembunyikan apa yang disebut dalam Taurat, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaruna bihi samanan qalila, dan mereka membeli dengan harga yang murah, menukar petunjuk dengan kesesatan. Duduk kerja ke duit, kerja pada hadiah yang diberi oleh orang-orang kaya yang sesat di kalangan mereka. Kerana nak duit, nak senang dunia, sanggup menyembunyikan yang sebenar. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka itu tidaklah memakankan ke dalam perut mereka melainkan api neraka. Duit yang dapat itu, beli makanan, beli pakaian, beli kemudahan, boleh buat rumah, itu semua jadi api neraka, jadi umpan api neraka. Allah memberi amaran, bolehlah harta tu, bolehlah duit tu, bolehlah kekayaan itu, bolehlah pangkat itu, tetapi semua yang kamu boleh tu, kamu memakan api neraka. Masukkan api neraka ke dalam perut kamu, kerana harta yang haram itu dibakar dalam api neraka. Khususnya mereka yang rasuah dalam perkara agama. Rasuah dalam perkara agama, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang boleh tak dibolehkan, yang tak dibolehkan dibolehkan. Buat apa saja kerana mengejar dunia. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Dengan kalam menunjukkan keredaan Allah, kalam menunjukkan rahmat dan keampunan Allah. Dengan sebab beriman, mengerjakan amal yang saleh, kalau ada dosa pun diampun oleh Allah Ta'ala. Kalau ada dosa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang beriman. Orang yang bercakap mengatakan dah apa dia kafir asal dia baik. Islam pun dia jahat, baik pilih hak kafir baik, boleh pilih hak Islam jahat. Kena faham, sejak jahat orang Islam, Allah terima istighfar dia, akhirnya masuk syurga. Sebaik-baik orang kafir, Allah Ta'ala tolak amalan baik dia, akhirnya masuk neraka. Ini kena faham ini. Quran mengatakan demikian. Kerana banyak hari ni orang yang sedap cakap pilih hak kafir lah, kerana dia baik. Tolak hak Islam pasal dia jahat. Ingat, sejak jahat orang Islam, selagi Islam dia ada, Allah beri rahmat pada dia, mengampunkan dosa dia. Dengan sebab sedikit amal kebajikan yang ada pada dia. Disebut dalam hadis kursi, berlaku pada hari kiamat, seorang hamba Allah yang diberi kepadanya suratan amal yang jahat, getahnya berjala-jala panjang, sayuk mata memandang, penuh dengan amal yang jahat. Disuruh timbang amal itu, lalu dia menyesal dan tersandar ke belakang. Wahai Tuhan, nak buat apalah dengan amal yang jahat ini? Nak buat apa dengan amal yang jahat ini? Tak ada harapan lagi untuk ditimbangkan amalan.
kerana tak ada kebaikan yang saya buat. Lalu Tuhan suruh malaikat suruh pada dia kertas yang kecil yang ditulis di atasnya la ilaha illallah. Pengakuan dia la ilaha illallah menjadi orang Islam. Yang lainnya penuh dengan maksiat. Tuhan kata pergi timbang amalanmu itu. Lalu orang tu kata, ya Tuhan, dengan apalah kalimah yang kecil ini? Nak timbang dengan amalan jahat yang sayup mata memandang. Tuhan kata, pergi timbang. Engkau tidak dizalimi pada hari ini. Lalu dibawa surat yang kecil itu. Ditimbang, diletakkan pada daun neraca. Amal yang soleh. Ditimbang dengan amal jahat yang sayup mata memandang suratannya. Tiba-tiba berat amal kebajikan kertas yang kecil ini. Allah tidak mensia-siakan kalau orang itu tidak membatalkan Islamnya. Ataupun dia buat kerana dia jahil terhadap Islam. Tetapi sayang pada Islam. Sifat sayang pada Islam ini boleh menyelamatkan dia. Kena ingat, sejak jahat orang kalau dia Islam, akhirnya ke syurga je. Sebaik-baik orang kalau dia kufur, akhirnya ke neraka juga. Ingat baik. Jangan mudah-mudah bercakap. Berlaku dalam satu hadis yang lain, Nabi menceritakan ada seorang yang lepas cakap di alam dunia kalangan umat Nabi zaman dahulu. Dia melihat kawan dia mengerjakan maksiat yang sangat banyak. Dia mengerjakan amal yang saleh, tapi riak, ujub, kagum diri sendiri dengan amal yang saleh itu. Lalu dia kata ke kawan dia, mu ni ahli neraka. Mu ni ahli neraka. Aku tengok buat amal yang saleh banyak ni, aku jadi ahli syurga. Mu jadi ahli neraka. Dua-duanya dimatikan oleh Allah. Allah Ta'ala membicarakan kedua orang ini. Allah Ta'ala bertanya pada mereka yang zahirnya amal yang baik, mengatakan rakan dia ahli neraka. Allah kata, apa hakmu? Apa hakmu menentukan dia ahli neraka? Dia tak boleh jawab. Lalu Allah memerintahkan yang jahat itu dibawa ke syurga, yang buat amal baik ini dibawa ke neraka. Kerana dia memandai-mandai sangat, menunjukkan lebih pada Allah Ta'ala. Di sini pentingnya iman yang ikhlas. Kita kena sedar. Iman yang ikhlas, kalau tidak dibatalkan, ada peluang untuk mendapat keampunan Allah. Adapun mereka yang menjual ayat Allah dengan harga yang murah, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala tidak berfirman dengan firman rahmat kepada orang ini, wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan dosa mereka, kerana mereka tidak ada iman, ada ilmu saja, imannya tidak ada. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dalam neraka jahanam. Allah menghuraikan lagi. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsir dengan Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh ayat Quran juga. Ada ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan oleh para ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Di sana ada tafsir yang istimewa. Allah sendiri menafsirkan. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ditafsirkan mereka yang berke oleh Allah, yang Allah azabkan dia, tak ampun dosa dia. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itu ialah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Dijualkan hidayah, diambilnya kesesatan. Tukar petunjuk dengan kesesatan. Pada Allah Ta'ala telah beri petunjuk pada mereka. Mereka tolak petunjuk, mereka mengambil kesesatan. Petunjuk itu ialah an-nur. Yukhrijuhum minan nur ila zulmat. Minaz zulumati ila nur. Orang yang dapat hidayah itu Allah Ta'ala keluarkan daripada az-zulumat kepada an-nur. Az-zulumat perkataan jamak. Az-zulmu zulumat. Jamak.
Az-zulumat, beberapa kegelapan. An-nur, satu cahaya saja. Kegelapan tu banyak. Yang sesat itu banyak. Yang dinamakan agama-agama yang lain pada Islam. Dinamakan ideologi, teori-teori, itu az-zulumat. Kegelapan yang banyak. Ila nur, kepada satu cahaya saja. Iaitulah cahaya Islam. Ada orang tu minan nur ila zulumat. Daripada satu cahaya pergi pada az-zulumat, kegelapan yang banyak. Mereka ni sanggup membeli kesesatan, menjual petunjuk Allah. Menerima kesesatan. Wal azab bil maghfirah. Membeli azab, menjual keampunan. Allah Ta'ala menjanjikan maghfirah. Dibuka pintu keampunan itu selagi belum nyawa belum sampai ke halqam. Dia buka pintu taubat. Daripada mula dia lahir, dia balik sehingga matahari naik dari arah barat. Bila berlakunya tanda kiamat yang besar, matahari naik dari arah barat. Ataupun nyawa sampai di halqam, ditutupkan pintu taubat. Di mana pintu taubat dibuka dengan seluas-luasnya, tetapi mereka ini memilih azab, menjual taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ambil peluang untuk bertaubat. Ada yang diberi kesihatan, dia beri umur yang panjang, dia tidak bertaubat. Ada orang yang mengambil kesempatan pintu taubat yang dibuka ini. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dengan syurga itu sehasta saja. Tiba-tiba jarak sehasta itu dia beramal dengan amal ahli neraka, dia masuk neraka. Ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka sehingga sehasta lagi nak sampai ke neraka. Belum mati dia bertaubat, dia jadi ahli syurga. Jangan main-main. Kena kesedar, di sana Allah Ta'ala memberi peluang kepada mereka yang beriman. Tetapi terdapat kalangan manusia yang menerima azab, menolak keampunan Allah. Fama asbarahum 'ala nar. Fama asbarahum 'ala nar. Maka alangkah tahannya mereka menghadapi api neraka ini. Oh, tahan dia menghadapi api neraka, Tuhan kata. Sabar mereka menghadapi ahli neraka, menghadapi neraka. Dalam hadis kita baca tadi, api neraka ni 70 kali ganda. Api dunia tak tahan dah. Cuba cucuh jari dia dalam api dunia ni, tak tahan. Api neraka tu 70 kali ganda. Tetapi orang ni, dia sanggup tahan dengan api neraka. Nak tunjuk kuat dia sangat, nak tunjuk gagah dia, tak apa dengan api neraka. Buat main-main dengan api neraka. Bahkan ada kalangan mereka ni yang pernah bercakap, bawa api neraka nak goreng kepuk dia tu. Sedap dia bercakap. Mempermain-mainkan agama, mempermainkan amaran Allah. Alangkah sabar mereka menghadapi api neraka ini. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Sebabnya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan benar. Kitab yang benar, membenarkan apa yang ada dalam Taurah dan Injil. Taurah dan Injil membenarkan apa yang ada dalam Quran. Taurah dan Injil memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman. Sudah beritahu benarnya Nabi akhir zaman. Beritahu tentang Quran yang menasahkan beberapa hukum yang ada dalam Taurah dan Injil. Tapi mereka sanggup menolak kebenaran Allah. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya mereka yang bertelengkah dengan apa yang ada dalam kitab Allah itu berada dalam perpecahan yang sejauh-jauhnya. Berpecah daripada kebenaran, meninggalkan kebenaran, sehingga lari jauh daripada kebenaran. Dibandingkan mereka ni berpecah, tetapi dia baca balik kata kita pula berpecah. Yang nak pada Islam ni yang pecahnya, itu katanya. Allah mengatakan mereka yang lari pada Islam itulah yang berpecah. Berpecahnya sangat jauh daripada jalan Allah,
jalan yang benar, menyebabkan mereka layak menerima azab neraka. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal ma'la hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seorang kepada Allah, berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala kitab dan sekalian Nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya, sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya, dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan kitabahnya orang yang sabar, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang fisabilillah. Orang yang sifatnya demikian, mereka itulah orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat supaya berpaling ke arah kiblat Makkah Al-Mukarramah, meninggalkan kiblat ke Baitul Maqdis, peristiwa ini memberi peluang kepada golongan ahli kitab mempermain-mainkan orang Islam. Bagaimana dulu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Kaabah pula. Terdapat kalangan orang Islam yang dimasuk waswas syaitan dalam diri mereka. Lalu Allah menjelaskan dalam ayat yang dibaca tadi, dengan disebut di dalamnya rukun-rukun iman dan rukun Islam. Ayat dibaca tadi disebut dalam rukun iman dan rukun Islam, dua-dua sekali. Perkara penting dalam Islam. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadap ke timur dan barat. Itu bukan satu arti yang sangat besar. Tapi yang penting ialah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang penting ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Pentingnya kepatuhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pentingnya kamu menghadap ke sana kemari. Penting bila Allah Taala suruh kamu ikut. Ini yang penting. Orang Islam menghadap ke Kaabah bukan menyembah batu-batu Kaabah itu. Sekiranya batu Kaabah itu dirobohkan, dibawa ke mana saja, kita tidak boleh menghadap ke batu itu. Menandakan kita bukan menyembah batu Kaabah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Kaabah sebagai tanda saja, bukan beribadat menyembah batu Kaabah. Berbeza dengan orang kafir menyembah patung dan berhala, menyembah salib. Di mana saja patung, berhala dan salib diusung, di situ dia menghadap. Kita tidak. Kita patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bersembahyang ke arah timur dan barat, ke arah Kaabah dan Baitul Maqdis. Yang penting kita beriman kepada Allah dan hari akhirat dan semua rukun-rukun iman yang lain yang mengesahkan semua amalan kita. Dengan sebab itu, iman menjadi rukun yang penting kepada semua amalan kita. Sekiranya amalan itu tak ada iman, ditolak oleh Allah Ta'ala. Di sinilah sebaik-baik orang kafir yang mengerjakan amal yang soleh ditolak oleh Allah Ta'ala. Sejahat-jahat orang Islam, dia buka pintu taubat pada mereka. Amalan mereka diberi pahala. Orang Islam ni, dosa mereka dijanjikan maghfirah. Adapun orang kafir, amalan mereka ditolak kerana mereka tidak ada iman. Iman adalah asas kepada semua amalan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذ عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala kitab, dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya, sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan mengerjanya seorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan kitabahnya orang yang sabar, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang fisabilillah, dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Orang-orang yang sifatnya demikian, mereka itulah orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang yang bertakwa. Ayat ini disebut di dalamnya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan rukun-rukun ihsan. Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW, merupakan dirinya seorang lelaki yang tak dikenali, memakai pakaian yang bersih. Disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Tanya Nabi 3 perkara: apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Inilah ajaran Islam. Iman itu kepercayaan dalam hati. Islam itu ialah amal-amal zahir. Ihsan ialah akhlak dan perangai yang mulia.
Inilah 3 perkara dalam ajaran Islam yang dibahagikan oleh ulama: ilmu akidah, tauhid ataupun usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak. 3 perkara yang ada dalam Islam. 3 perkara ni ada rukun-rukun dia. Ayat ini menyebut rukun-rukun yang penting daripada Islam, iman dan ihsan. Sebab turun ayat ini bersempena dengan Allah Ta'ala memerintah diubah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Makkah Al-Mukarramah ke arah Kaabah yang dibina oleh Ibrahim AS. Walaupun Ibrahim dimuliakan oleh orang Islam, dimuliakan oleh ahli kitab Yahudi dan Kristian, dimuliakan oleh orang musyrikin, kita orang Islam menyebut Ibrahim. Yahudi sebut Ibrahim, orang Eropah sebut Abraham. Bahkan dalam ilmu qiraat, ilmu baca Quran, qiraah asy-syamiyah boleh baca dengan Abraham, tak jadi salah. Ada riwayat baca dengan Abraham, bukan Ibrahim, menunjukkan ada persamaan. Orang musyrikin Arab Mekah memuliakan Ibrahim, dia anggap nenek moyang dia. Dan orang Hindu menyebut Brahma daripada Ibrahim, Brahma, dia anggap sebagai Tuhan. Itu salah tafsir dia dari terhadap agama. Dan Islam adalah agama asal. Dalam Islam itu ada iman, ada syariat dan ada akhlak. Inilah dia ajaran Islam yang sempurna. Mereka memuliakan Ibrahim. Ibrahim membuka Baitul Maqdis, membuka Palestin. Ibrahim juga membuka Mekah. Bila Allah Ta'ala perintah ubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, menyebabkan orang Yahudi, orang Kristian mengadakan cakap-cakap yang meragukan. Apalah duk ubah kiblat ni? Bahkan terdapat di kalangan orang Islam tu yang lemah iman dia. Macam mana boleh ubah kiblat ni? Dulu menghadap sini pula. Lalu Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqil maghrib. Bukanlah kebajikan itu kamu menghadap ke timur dan ke barat. Menghadaplah ke mana-mana pun. Apa yang penting menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Allah Taala suruh hadap ke mana, hadaplah. Bukanlah bangunan Kaabah itu. Bukan Sakhrah Baitul Maqdis itu. Bukan kalau sekiranya batu-batu Kaabah itu diroboh, dirombak, dibawa ke Malaysia ni. Kita tak boleh menghadap ke arah batu itu. Menghadap sana juga. Sebagai tanda saja. Sebagai isyarat, tanda alamat menghadap kiblat. Mematuhi perintah Allah dengan menghadap ke arah kiblat yang satu. Bukan menyembah batu Kaabah itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut dalam Sahih Bukhari bila Sayyidina Umar tabah nak kutuk Hajar Aswad. Sayyidina Umar kata, wahai Hajar Aswad, aku tahu mu ni batu yang tak ada manfaat dan tak ada mudarat. Kalau aku tak tengok Nabi kucuk, aku tak kucukmu, kata Sayyidina Umar. Ini kerana ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Mengikut ajaran Nabi, bukan memuja batu Kaabah itu. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu, man amana billah, sesiapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wal malaikah, dan beriman pada malaikat, wal kitab, dan kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi. Disebut rukun-rukun iman yang penting. Disebut beriman pada Allah dan hari akhirat. Disebut senarai begitu. Sedangkan rukun iman ada 6 perkara. Kita sebut beriman pada Allah, beriman pada kitab, pada malaikat, pada rasul, hari akhirat sebut ke dia. Di sini disebut hari akhirat dulu. Bahkan di sana banyak hadis-hadis yang menyebut 2 saja.
Beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini tonggak rukun iman yang sangat penting. Percaya pada Allah, tak ada Tuhan melainkan Dia saja. Tak boleh diabdikan diri melainkan pada Dia saja. Ini yang penting. Menunaikan perintah Allah dan percaya pada hari akhirat. Akhirat ialah kemuncak kehidupan manusia. Dunia ni tempat sementara, alam barzah sementara juga, kemudian akhirat selama-lamanya. Disebut hari akhirat. Ini wawasan kita. Wawasan kita ialah hari akhirat. Semua amal yang kita buat akan dikembalikan pada hari akhirat. Yang penting kamu percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat. Wal malaikah, dan para malaikat, makhluk yang gaib, yang kamu tak nampak, diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ini adalah benar. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang dapat kita tengok dengan mata, semuanya benar. Quran menyebut kisah Nabi-Nabi zaman dulu. Kita tak tengok tanda-tanda Nabi ini. Dan Quran menyebut kaum yang zalim zaman dulu. Fir'aun, Namrud dan lain-lain, Samud dan Ad. Ada tanda-tanda dia. Dia dapati ada sungguh. Ada sungguh. Dan Nabi-Nabi disebut oleh pengikut-pengikut agama-agama yang masih ada. Ada sungguh. Dan disebut tentang bintang, cakrawala, matahari dan bulan. Tentang sifatnya, peredarannya. 1400 tahun dulu. Hari ini melalui alat-alat yang canggih, yang moden, manusia dapat mengesan peredaran matahari, bulan ini betul macam Quran kata. Macam Quran kata. Dulu pun ahli sains kata mataharinya tetap tak bergerak. Surah Al-Syam tu tajri dalam surah Yasin mengatakan matahari itu beredar. Hari ini didapati matahari beredar, tak tetap. Betul Quran. Semua yang Quran beritahu betul. Termasuklah hukum-hukum yang berkait dengan halal dan haram. Yang haram mendatangkan mudarat, yang halal baik. Hukum Allah adalah adil. Tinggal hukum Allah berlaku celaru, huru-hara. Banyak jenayah, banyak macam-macam. Betul sungguh. Kalau perkara yang zahir yang kita tengok ni betul, maka perkara yang gaib seperti malaikat, jin, syaitan adalah betul. Kita kena percaya. Malaikat makhluk yang baik, yang gaib, yang kita tak nampak. Betul adanya. Dan boleh bertasyakur, kadang-kadang boleh merupakan makhluk yang dapat kita lihat. Dia datang rupa manusia, rupa burung, macam-macam. Dia boleh berupa. Jin makhluk yang gaib disebut dalam Quran, kita kena percaya. Syaitan makhluk yang gaib, yang jahat disebut dalam Quran. Kita percaya ada jahatnya syaitan. Kena percaya. Itulah juga hari kiamat. Adalah benar. Wal kitab, dan kitab yang diturunkan oleh Allah disebut Taurat, Zabur, Injil di akhir dengan Quran, dan kitab-kitab yang lain kita kena percaya. Wajib beriman dengan kitab-kitab itu. Hukum dia tak boleh pakar. Bila sudah ada Quran, kena pakai Quran. Wan nabiyyin, dan nabi-nabi. Percaya pada nabi-nabi. Percaya pada nabi-nabi. Ini ialah rukun-rukun iman. Wa atal mal ala hubbihi, dan menunaikan tanggungjawab harta benda dalam keadaan kasihnya pada harta itu. Tuhan sebut harta dulu, tak sebut diri. Tuhan tahu manusia ni sayang ke harta lebih pada diri. Walaupun dia kata sayang ke diri, sebenarnya dia sayang ke harta. Duk cari harta sanggup mati. Pergi ke laut, pergi ke bukit, mati tak apa. Kerana nak harta, tak sedar pada keselamatan diri. Tuhan sebut harta. Dengan sebab itu sumbangan harta didahulukan pada sumbangan yang lain. Kerana Allah Ta'ala tahu manusia ini sayang ke harta. Wa atal mal, menunaikan tanggungjawab harta. Ala hubbihi, dalam keadaan sayang pada harta itu. Zawil qurba, membelanjakan untuk kaum keluarga. Dia utamakan. Kerana kita beri sumbangan pada anak beranak kita, dua kebajikan. Yang pertama, kewajipan sumbangan. Yang kedua, silaturrahim. Hubungan keluarga mendapat dua fadilat. Kalau beri sumbangan pada orang lain,
satu saja, ialah sumbangan saja. Kalau dengan keluarga, sumbangan dan silaturahim. Kita beri adik-beradik kita, anak-beranak kita, sepupu-sepapa kita, zawil qurba, dapat dua kelebihan. Lebih utama pada orang lain, Tuhan sebut dulu. Kerana hubungan silaturahim yang dipelihara. Ni dok. Kalau dengan keluarga, balah Allah. Rasa hati sangat. Dengan orang lain, cepat-cepat baik. Tu, ini perangai manusia dirasuk oleh syaitan. Dengan keluarga. Wal yatama dan anak-anak yatim. Iaitulah anak-anak yang kehilangan ayah dia. Ayah dia mati. Manusia, yatim dia, ayah dia mati. Manusia. Binatang yang melata atas bumi, dia yatim, ibu dia mati. Burung, ibu dan hak datang mati, baru jadi yatim. Itu mengikut huraian para ulama. Kepada anak yatim, kepada manusia yang yatim, yang ayah dia mati. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang hartanya tak mencukupi. Ada harta tak mencukupi, dia orang miskin. Ada harta tak mencukupi untuk kehidupan dia. Kadang-kadang ada kereta ada. Nak isi minyak tak ada peti. Termasuk miskin juga. Keperluan pekerjaan dia, kena ada kereta, ada motosikal. Mula senang motosikal boleh beli. Dan nak beli minyak tak ada peti. Nak kerja, termasuk miskin. Ni kita kena faham. Orang miskin yang perbelanjaan dia tak cukup, mesti ditolong dengan harta kita. Dalam keadaan sayang pada harta. Wabnas sabil, dan orang yang putus belanja dalam perjalanan. Dalam dia keadaan musafir, habis belanja, habis duit. Minta tolong, minta sumbangan. Kerana nak meneruskan perjalanan. Ini disebut dalam Quran. Wasailin, dan orang minta sedekah. Orang minta sedekah. Kena beri orang minta sedekah. Walaupun minta sedekah tu satu kerja yang keji. Disebut barang siapa yang minta sedekah dalam keadaan dia senang. Dia ada duit, ada tenaga. Saja malah minta sedekah. Tuhan luruhkan muka dia pada hari kiamat. Ini bahan yang minta sedekah ni. Tetapi di sana ada yang minta sedekah, dia tak ada sungguh. Tak ada upaya, mesti kena beri sedekah pada dia. Dan orang minta sedekah, kita kena beri. Kita jangan tanya, jangan kata apa, beri. Disebut dalam kitab, mau beri orang minta sedekah walaupun dia naik kuda. Nama dulu kuda lah. Dia main minta, beri. Beri juga walaupun sikit. Wa firriqab, dan hamba-hamba yang perlu dimerdekakan. Zaman dulu ada hamba. Ada hamba yang perlu dimerdekakan, dibebaskan. Islam menggalakkan kemerdekaan hamba. Kita beri pada hamba, bahkan dalam bahagian zakat pun ada. Bahagian tolong saja pun ada, pahalanya besar. Wa firriqab, termasuklah mereka yang ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh, memerlukan bantuan. Bantu dia. Termasuklah orang yang kena jamin. Dia ada kes di mahkamah. Ini termasuk ni zaman sekarang. Zaman sekarang dia ada kes lekat. Kena ada jamin, kena bayar, tak ada piti. Tolong dia. Tolong jamin ke dia. Wa aqamas salah, dan mendirikan sembahyang. Disebut sembahyang kemudian. Sembahyang ni banyak orang boleh buat. Tapi nak beri harta ni banyak orang duk sayang ke harta. Sembahyang rajin Melaka, rajin pada beri harta lagi. Tuan sebut harta dulu, baru mendirikan sembahyang. Wa aqamas salah, mendirikan sembahyang. Cukup dengan adab, dengan syarat dan rukun-rukunnya. Dengan cara yang sebenar, mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Mereka yang berada, orang Islam yang berada sampai nisab kena keluar zakat. Zakat ni rukun Islam. Macam sembahyang rukun Islam yang berkait dengan ruh dan jasad. Zakat ni berkait dengan ruh dan harta. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menunaikan janji bila mereka berjanji. Bila berjanji, tunaikan janji. Tunaikan janji ini sangat besar fadilatnya, sangat besar dosa orang yang langgar janji. Sehingga disebut dalam hadis tanda-tanda orang munafik. Antaranya ialah bila janji dia mungkir. Itu tanda orang munafik. Menunaikan janji termasuk dengan orang kafir. Kita berjanji orang kafir pun kena tunai.
Dalam sejarah Islam, Nabi sangat menunaikan janji. Orang kafir yang langgar janji. Orang Islam mesti tunaikan janji dia. Al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam itu wajib jaga syarat perjanjian dia dengan orang. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Janji termasuklah yang paling kerap berlaku kalangan kita ni berhutang. Bila berhutang dengan orang janji nak bayar. Memang kita nak bayar sungguh. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Macam mana tak mampu? Tapi mesti ada niat nak bayar hutang tu. Hutang ni tanggungjawab sangat besar dalam Islam. Ada orang dia berhutang niat tak mau bayar tu. Dia minta hutang. Dia nak dalam hati aku tak mau bayar, aku nak tipu dia berhutang saja. Ada hak jenis lagu ni. Dia jaga. Akan pikul beban bila dia mati. Pikul beban dia di hari akhirat kelak. Kena bayar hutang orang ni. Kena bayar. Ni dak berhutang-berhutang niat ada dalam hati mau bayar. Ni jahat. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, dalam menghadapi kesakitan, kesusahan. Dalam diri dia sendiri, menghadapi keluarga dia, anak isteri dia. Menghadapi sama-sama kita sendiri. Kita sabar. Fil ba'sa. Wad-dharra, dan wahinal ba's, dan menghadapi kesabaran ketika kesakitan. Bila sakit kita sabar. Wahinal ba's, dan di medan perjuangan kita berjuang untuk menegakkan Islam. Orang kata ke kita macam-macam, fitnah ke kita macam-macam. Kena sabar. Kena sabar. Di mana kesabaran dalam perjuangan ni pahala sangat besar. Dahlah kita ni semaya sunat dah banyak, nak tahajud letih malam. Boleh pahala orang kata ke kita. Orang kata ke kita, orang kata tak ada poket je. Kata. Kalau kata banyak dapat pahala je. Kita boleh pahala dan orang boleh dosa. Kalau kita sedar ni menyebabkan kita tahan menghadapi ujian daripada musuh yang memfitnah, kata macam-macam. Menghadapi kesakitan, luka kalau di medan perang. Macam-macam menghadapi kesusahan, dirampas harta kita, disusahkan kehidupan kita. Wahinal dalam perjuangan. Ulaika allazina sadaqu, mereka itu semua yang memelihara rukun-rukun iman yang tersebut. Rukun-rukun Islam dan rukun akhlak yang tersebut tadi. Mereka itulah orang yang benar, siddiqin. Orang yang benar-benar, yang menunaikan tanggungjawab akhlak yang mulia yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Semua perkara tersebut ialah termasuk dalam sifat-sifat bertakwa. Barang siapa yang ada sifat-sifat tersebut, menandakan diri dia bertakwa kepada Allah, yang menjadi ukuran dan nilaian manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia kerana Allah ialah yang paling bertakwa. Allah Taala nilai manusia bukan dengan warna kulit, rupa payah, kaya miskin, pangkat, keturunan, baka, tidak. Dengan takwa. Yang paling mulia ialah bertakwa kepada Allah Taala. Wallahu a'lam.